Okay, so 9, 10 to 9:40. 9:40 to 10:10. 10 to 10:40. 10:40 to 11. Dan ini masuk sampai habis saja. Since is 30 minit, dia sama saja. Okay. 11:40. 11:40 to 12:10. Ada lunch break ke Cikgu? Lunch break. Oh. Sama sampai 12 masa tu. Okay. Lepas pukul 12 hingga pukul 13 Cikgu. Tak faham. Okay Cikgu. Okay. So dia straightforward, dia terus just masukkan start, akhir, start, akhir, start, akhir, semua saja. Okay? Baik. Ada apa-apa soalan Cikgu nak tanya? Setakat ni okey. Alright. So klik OK. Klik seterusnya atau next di sini. Okay. Yang ini cikgu boleh abaikan, jangan buat apa-apa di sini. Ini adalah terminologi sahaja. So just ini kita sudah setkan untuk terminologi sekolah. So just ignore this. Klik next atau seterusnya. Dan cikgu masukkan semua subjek yang ada dalam sekolah. So klik new. Saya akan masukkan dua subjek semua. Lepas itu saya akan ajarkan cikgu bagaimana kita boleh masukkan subjek ini lebih cepat. Okay. So klik new. Soalan saya nak tanya. Ya. Kalau macam kita dah sampai step ni, tiba-tiba kita mungkin tadi kita tak perasan, contoh kita nak ubah period tadi, contoh mungkin nak jadi 13 atau 14, kita boleh back kan macam mana? Cikgu boleh pergi back ataupun di sini cikgu. Actually apa yang berlaku ialah di sini ada logo sekolah. Jika kadang-kadang mungkin cikgu tertekan ini. So kalau cikgu nak masukkan subjek, just klik di sini subjek, classes, classroom, teachers. So mana-mana cikgu boleh klik. Ataupun kalau cikgu nak tambah period, just klik di sini school and dia akan balik ke paparan ini. Okey. Yang paparan ini cikgu akan dapat balik paparan ini. Okey? Baik. So di sini kita masukkan nama subjek. So klik new. Kita masukkan subjek pertama bahasa Melayu. So cara nak masukkan senang. Just klik new, masukkan subjek. Short dia akan diambil huruf yang diambil ialah huruf pertama setiap perkataan. So klik OK. Klik new, bahasa Inggeris. Straightforward. So klik new, masukkan subjek, masukkan short dia dan klik OK. So lepas itu klik seterusnya atau next, masukkan nama kelas. So klik new, masukkan class name ialah katakan, okay, saya akan gunakan data saya cikgu. So saya masukkan 3 dinamik. So short dia ialah 3DN. Klik OK. Dan 3 cekap. So straightforward. Masukkan new, klik new, masukkan nama, masukkan short dia, klik OK. Itu saja. So klik seterusnya atau next. Kita masukkan ini adalah classroom. So classrooms adalah tempat pembelajaran.
So tempat pembelajaran, ini cikgu boleh masukkan semua bilik atau makmal, library, padang, mana-mana tempat di mana murid akan pergi belajar. Okey cikgu? Okay, baik. Maksudnya semua event yang ada kemungkinan yang digunakan lah dalam kawasan sekolah tu. Betul, tempat dia. So klik new, so masukkan padang. And then click OK. And katakan surau. Okay, another thing cikgu, your short form dia, kalau cikgu perasan saya masukkan hanya 3 huruf sahaja ataupun 2 huruf. Kalau boleh, hanya masukkan 3 huruf sahaja. Recommended. Kalau terpaksa, saya katakan untuk surau, kita masukkan SUR, dia kadang-kadang boleh mengelirukan murid-murid. Okay, so untuk beberapa situasi, kita boleh masukkan sampai 5 huruf. Maksimum? Maksimum masukkan 5 huruf, tapi di sini cikgu boleh masukkan banyaklah. Tak ada masalah. Tetapi jika cikgu masukkan terlalu panjang, bila cikgu print out jadual, dia akan jadi terlalu rapat atau compact di dalam kotak jadual waktu. So will be very, either dia akan jadi terlalu panjang ataupun dia akan dikecilkan untuk fit in the box. So bila dia kecilkan, kemungkinan besar cikgu tidak dapat baca. So preferably masukkan 3 huruf. Kalau 3 huruf itu tidak boleh, so cikgu boleh tambah sampai 5 huruf. Okay? So klik OK. Klik next. Masukkan nama guru. So nama guru, klik new. Di sini ada beberapa step. Ada last name, ada first name. So my suggestion is kalau boleh masukkan nama penuh terus di last name. So guru, saya akan gunakan data di sini aja. Okay, so first one is Arshad Alwi. Okay, short dia ialah ARS. Jangan pecahkan nama kepada last name dengan first name. Just hanya gunakan nama penuh terus di last name. Okay, and then short dia ialah ARS. Adakah guru ini lelaki atau perempuan? Kalau lelaki, tik. Kalau perempuan, jangan tik. Straightforward. Tapi jangan minta saya, Chandra, kenapa ada male? Kenapa tak ada female? So, itu semua tidak penting punya. Okay? So, Dia tak boleh copy and paste no. Contoh yang nama tadi kita ada di Excel tu. boleh. Cikgu boleh copy dari Excel and paste di sini terus boleh. Tapi saya akan tunjukkan lagi satu cara bagaimana kita boleh cepatkan masukkan data ini. Okay. Tapi just follow cikgu. So, ini ARS and masukkan alamat email. Kenapa alamat email? Sebab your license ada sistem EduPage di mana kebanyakan MRSM menggunakan sistem EduPage ini untuk menunjukkan data jadual waktu melalui handphone. So cikgu boleh lihat jadual sendiri, cikgu boleh lihat your relief untuk hari ini. Kalau cikgu nak, cikgu boleh masukkan kedatangan murid-murid pun di sini. Very nice. So masukkan alamat email. Adakah guru ini guru kelas? Kalau ya, klik change.
Soalan Ya cikgu? soalan, macam dekat email tu, adakah untuk cikgu tu kita seragamkan email ataupun dia spesifik dia nak yang macam mana? Spesifik cikgu. Kalau boleh masukkan alamat email yang Rasmi persendirian dia. Ya. Oh, persendirian bukan yang rasmi. Rasmi pun boleh tapi persendirian lah. I mean bukan satu like example ada sekolah yang pernah buat untuk guru semua dia ada satu email guru. So teachers@smk. So yang general. So jangan buat general punya tapi gunakan alamat email yang persendirian. Rasmi atau tidaklah terpulang. Okey cikgu? Baik. So phone number tak perlu masukkan, title semua tak perlu masukkan, and number tak perlu masukkan. Okay, di sini adalah teachers, class teacher, adakah guru ini guru kelas? Kalau guru ini guru kelas, klik change and pilih kelas mana dia adalah guru kelas. So, klik OK. And then color. Setiap guru akan diberikan satu warna. Okay, you can just ini jangan tukar cikgu sebab ada sekolah pernah tanya saya, Chandra, saya ada satu isu. Guru A kata dia nak warna biru. Guru B pun kata dia nak warna biru. So macam mana? So I katalah the warna ini tidak memainkan apa-apa peranan dalam penjanaan jadual waktu. So don't waste your time. Sebab kalau nak tukar warna boleh tukar cikgu. No problem. Di sini kita boleh change and then ada warna biru banyak di sini. So ada banyak warna biru di sini. Okay, so you can choose any of the color here. But the problem is bila cikgu print out your jadual waktu, dia akan terus print out dalam tidak ada warna, black and white. So you don't get any respon bila cikgu nak kata, oh saya nak warna biru, warna putih or whatever. So it doesn't make any difference. So my suggestion is warna ini semua adalah kira kosmetik. Okay, so jangan bazirkan masa untuk buat kerja-kerja kosmetik. So klik OK. So bila cikgu sudah klik OK, cikgu boleh pilih guru ini mengajar subjek apa untuk kelas mana, berapakah single period, berapakah double period, di mana. Okay. So sebelum cikgu buat ini semua, klik close. Masukkan senarai nama guru dulu. Okay. So klik new. Masukkan guru kedua. Mengikut ya. Kalau cikgu kata, Chandra, saya nak copy paste. So boleh. Cikgu copy. And you can paste it. Okay, same thing also. So your short is copy and paste. So ini bukan mail, so jangan tick. Your email pun boleh copy paste. And paste it. Okay, so click OK and click close. So your kerja cikgu ialah masukkan nama setiap guru dulu. Okay, so first step yang cikgu perlu buat ialah masuk semua data mengikut step-step di sini. So step 3 ialah masukkan semua subjek. So masukkan semua subjek di sini. Okay, ini adalah
cara basic and cikgu perlu tahu cara ini. Okay. Untuk buatkan cara yang lebih senang untuk masukkan data ialah you go to your Excel. Excel mesti ada data begini. Short untuk guru-guru ialah short last name dengan email. Untuk kelas ialah short name, bilik short name, subject short name. Semua begini. So untuk saya masukkan data untuk subject, just highlight data ini short dengan nama. Okay. Dia kena side by side. Klik copy. Klik di sini. Pergi ke di sini ada shortcut juga, cikgu. So bila cikgu klik di sini ialah subject, bila cikgu klik di sini ialah classes, di sini ialah bilik, ini adalah teachers. So bila kita nak masukkan untuk subject, klik di subject, klik import. So bila kita klik import, di sini adalah ruang, lajur untuk short name. So klik di sini dan pilih short. Klik di sini dan pilih name. Okay. And then klik import. So klik import. Pastikan semua ini ada di add, and subject yang kita tidak masukkan sudah ada di sini. So dia ada dua identical objects are not shown. So klik OK. Dia sudah import terus. Sama juga untuk classes. Just highlight. Klik di sini, klik import. Short name dan klik import. Pastikan dia sama. So, tiga dynamic dia sudah link nama sama. And then klik OK. Any questions? Untuk bilik, klik import, short name, and klik import. And the last one ialah teachers. Sebab teachers kita nak gunakan last name. So klik copy, klik teachers, klik import. Ini adalah short. Yang ini adalah last name. Yang ini adalah email. Okey, cikgu. Okay. Any questions? Ada apa-apa soalan? Okay. Alright, senang nak masukkan data. So ini adalah cara import. So tak perlu copy paste semua, you just import terus. Tapi kalau cikgu nak buat individu pun boleh. You can also copy paste and masukkan. Ataupun kalau cikgu nak buat satu persatu, lebih baik gunakan ini terus, lagi senang. Okay, so sekarang kita sudah masukkan semua subjek, semua kelas, semua bilik dengan nama guru itu. Sekarang kita perlu setkan bila subjek ini boleh dijalankan. So konsep dia adalah penggunaan time off. So penggunaan time off itu kita boleh setkan satu subjek itu boleh dijalankan bila. So cikgu klik sekali di atas example untuk subjek pendidikan jasmani. Kita nak subjek ini dijalankan sebelum rehat. So untuk dia dijalankan sebelum rehat, klik sekali di sini.
And click on time off. Rehat bila cikgu? 7:40. Kelima. Waktu kelima. Ya. So, kita block waktu kelima. Adakah semua balik pada waktu yang sama? Atau habis? Ya, ya. Okey, hari Khamis Kami pun sama. sampai waktu ke-12 ya. Ya, waktu ke-12. Okey, so sekarang kita block untuk subjek pendidikan jasmani sampai habis. Sebab kita nakkan dia dijalankan di waktu 1/4 sahaja. Okey. So klik OK. So dia akan jadi begini. So ini adalah konsep time off. Next ialah classes. So classes kita kena masukkan bilakah masa rehat mereka. So, Ya cikgu. nanti dia jadi baik. Ya cikgu. So untuk kelas itu kita boleh setkan bila masa rehat by clicking on time off, and waktu kelima adalah rehat. So waktu kelima ini kita setkan untuk satu kelas sahaja. Untuk kelas lain ada dua cara. Cara pertama ialah kita pergi setiap kelas dan buat satu persatu. Yang kedua ialah kita klik di sini. Set for more. Am I going too fast, cikgu? Okey. Okay ya, okay. So klik set for more dan pilih kelas mana mengikut semua kelas rehat pada waktu yang sama. Waktu yang sama. Okay, then kita boleh pilih satu persatu atau kita boleh terus klik di sini. All. So semua kelas dia kita akan setkan. So klik OK. Dia akan masuk untuk setiap kelas sekaligus. Okey cikgu. Okay. Adakah cikgu ada subjek di mana satu kelas itu akan dipecahkan kepada dua kumpulan? So kumpulan pertama pergi untuk Islam and kumpulan kedua pergi untuk moral. Ya betul. Pendidikan Islam dengan moral. Okey. So begitu ada subjek lain pun yang ada kan cikgu? Ya. Okey. Untuk itu kita perlu buat apa? Kita perlu bahagikan kelas itu kepada dua kumpulan. Sebab kenapa dua kumpulan? Sebab kelas itu dia satu kelas, separuh pergi untuk Islam, separuh pergi untuk moral. Kalau kelas itu dibahagikan kepada tiga kumpulan, then kita masukkan tiga division. So same thing is, pilih kelas pertama, tiga dynamic ini, and then klik di bawah sini, divisions. Atau dalam bahasa Melayu, kelompok. Okay, so klik divisions atau kelompok. Kita sudah ada tiga kumpulan di sini. Kumpulan pertama ialah seluruh kelas, entire kelas, group 1 and 2 dan boys and girls. So sekarang kita kena masukkan lagi satu division untuk Islam dan moral. So klik add division. Masukkan grup masukkan grup pertama PI dan grup kedua adalah PM. So jika ada kumpulan ketiga, just masukkan di sini terus. So, kenapa saya gunakan PI PM? Ialah saya gunakan huruf kecil untuk buat differentiation. Okay, so klik OK.
So, grup ini hanya untuk kelas 3 dynamic sahaja. 3 dynamic sahaja. So, kita tidak boleh buat ini untuk kelas lain selain dua cara. Cara pertama ialah kita pergi setiap kelas dan masukkan satu persatu. Atau cikgu boleh klik di sini, klik PIPM and klik copy to. Klik copy to dan pilih kelas mana yang ada Islam moral. Ataupun like I said earlier, just pilih all, tiada masalah. Okay, and then klik OK. So semua kelas akan ada grup PIPM di sini. So example, division, kita sudah ada PIPM. So ini adalah konsep division atau kelompok. Okey cikgu? Ya. So lepas ini ada apa-apa soalan cikgu? Macam mana nak letak nama guru mengajar tu, dua division tu? Yang itu kemudian cikgu. Sekarang kita hanya masukkan the infrastruktur dulu. Okay. So klik seterusnya atau next. Padang. Dan untuk bilik kelas, like example 3 dynamic ini akan belajar dalam bilik 3 dynamic. So untuk itu kita kena masukkan satu persatu, ataupun yang cara yang lebih senang ialah kita klik di sini. Cikgu klik generate atau janakan. Dia akan bina satu bilik untuk setiap kelas. Ini dikenali sebagai home classroom. Okay. So dia akan bina satu bilik untuk setiap kelas. And lepas itu klik seterusnya atau next. Sekarang kita boleh masukkan guru ini boleh mengajar bila. Ataupun bila saya klik di sini. And I click on constraints. Saya boleh setkan cikgu ini boleh mengajar dalam satu hari berapa waktu maksimum. Okay, so 0 sampai 8 example. So cikgu tak perlu pergi untuk setiap kelas dan buat satu persatu. Cikgu boleh klik di sini set for more dan pilih siapa guru yang mengikuti minimum maksimum yang sama, ataupun just klik all, lebih senang. So klik OK and then klik OK. So sekarang semua guru itu kita sudah setkan. OK. Minimum maksimum. So sekarang Cikgu Arsyad ini akan mengajar subjek apa. So klik atas Cikgu Arsyad, klik lessons, klik new lesson, pilih subjek apa. So subjek Bahasa Melayu untuk kelas mana. 3 dynamic, berapa kali seminggu. So berapa single, berapa double. So Bahasa Melayu ialah 5 double period. So kita pilih 5 di sini. And double period kita pilih di sini. Di mana dijalankan? Di home classroom. Klik OK. Itu saja. Alright. Kalau nak masukkan untuk kelas lain, sama juga. Subjek Bahasa Melayu untuk kelas 3 cekap. Untuk seluruh kelas. 5 double period. Di dalam bilik mereka sendiri. So klik OK. So dah masukkan. Straightforward. So klik close.
Yang kedua, untuk subjek bahasa Inggeris di mana kita ada dua double period dengan satu single period atau tiga double period dan dua single period. Example. So, klik guru kedua, pilih lessons, pilih new lesson, pilih subjek bahasa Inggeris untuk kelas mana. Example 3 Rafflesia. Okay. So, cikgu ini akan mengajar dua single period, tiga double, dua single. Okay. So, tiga double, dua single. Di mana? So, kita masukkan dua single dulu. And then klik OK. Dan buat sekali lagi untuk tiga double. Jadi kita sudah masukkan untuk dua single. So sekarang kita masukkan tiga double. Di mana? So klik OK. So dia jadi tiga double, dua single. So berapa single cikgu kena buat sekali, double cikgu kena buat sekali. Setakat ini ada apa persoalan? Okey. Boleh ikut. Okay, so klik close. Guru ketiga, dia adalah guru pendidikan jasmani. So klik di sini cikgu dosoing. Klik lesson. Klik new lesson. Pilih subjek pendidikan jasmani. Okey, sekarang saya akan ajar cikgu bagaimana kita nak tambah lebih guru. So, pilih cikgu. Kalau saya nak lebih guru, saya just tambah di sini. Klik di sini, more teachers. So, saya pilih guru Hatmi. So, dua guru. Untuk kelas mana? So, saya masukkan 3 Saroja. Dan yang ini, dia gabung kelas dengan kelas 3. So, when I klik di sini, join classes atau kelas gabung. Dan saya pilih kelas mana dia gabung dengan. 3 kreatif. Klik OK. Berapakah period dalam seminggu? So, 1 double period. Di manakah kelas ini akan dijalankan? Di Padang. So, untuk di Padang, untick home classroom. Pilih other available classroom. Dan pilih Padang. Then klik OK. Klik OK. Okay, cikgu. Okey. Any questions? Tiada soalan. So, klik close. Sekarang untuk subjek pendidikan Islam dengan pendidikan moral. Okay. So, Cikgu Farida akan mengajar pendidikan Islam. So, pilih Cikgu Farida. Klik lesson. Klik new lesson. Subjek pendidikan Islam. Sekarang kita kena pilih untuk murid-murid yang mengambil Islam sahaja. So, kelas 3 Meranti. Adakah ini untuk semua kelas, seluruh kelas? Tidak, hanya untuk grup pendidikan Islam sahaja. Klik PI. Dan jika ada join classes, cikgu boleh buat join classes. Dan berapa kali seminggu? So, 3 double period. 3 double period. Dan
Islam ini dijalankan di mana? Di surau. So klik di sini, buangkan ini, klik other available classrooms dan pilih surau. So, klik OK and klik OK. Okay, cikgu. Klik close. Tadi kita ada buat padang, correct. So next teacher ialah Cikgu Felicity. Dia akan mengajar subjek pendidikan moral. So klik lessons. New lesson. Subjek pendidikan moral. Untuk kelas yang sama, cikgu. Dan pilih ini hanya untuk kelas murid-murid pendidikan moral sahaja. So kita masukkan 3 double. Dan ini sebab murid-murid Islam pergi ke surau, so murid-murid pendidikan moral akan masuk, duduk dalam kelas mereka sendiri. So biarkan dia di home classroom, then klik OK. Okey cikgu. Setakat ini ada apa-apa soalan? Soalan. Okay, clear. Tiada soalan Ya. Saya ada satu KPI tau cikgu. Saya pernah pergi ke SMK Tuanku Abdul Rahman untuk di Batu Arang, Selangor. So bila saya pergi untuk training di sana, guru jadual pernah tanya saya, dia masuk saja, dia tanya, Chandra, saya ada soalan-soalan jadual waktu. Saya harap cikgu boleh jawab sekarang. So dia bagi saya 3 helai kertas dengan soalan dalam. So I said, cikgu, wait first. Let me finish the training first. Lepas itu you tanya saya soalan. So she said, okay. So lepas saya habis training, so saya tanya dia, cikgu, okay, tanya saya soalan cikgu. And then dia kata, oh jangan, tak apa. Saya sudah, semua soalan telah dijawab semasa training. So jika ada apa-apa soalan, cikgu boleh tanya saya, tapi apa yang saya ajar, kemungkinan besar cikgu tidak akan tanya sekarang. Lepas cikgu sudah habis ini, and then bila cikgu start your own timetable, baru ada banyak soalan nak tanya. Right. Alright. So masa itu cikgu boleh tanya saya bila-bila masa. Alright. So now, klik close di sini. Okay. Ini adalah rangka jadual waktu. So tadi kita ada masukkan data, cara klik new, masukkan subjek itu, masukkan kelas, untuk guru siapa, all that, berapa kali seminggu kita masukkan. Okay. Ada lagi satu cara yang kita boleh masukkan. So example, kalau kita masukkan melalui kelas. Okay. So I klik 3 dynamic, klik lesson. Saya boleh klik di sini, add more. So, bila saya klik add more, saya boleh masukkan terus cikgu kedua. So 3 double, and then cikgu yang sama, bahasa Inggeris, 2 single. So saya boleh masukkan satu persatu terus di sini. Tak perlu pergi klik new, this, that. The only difference here is kita tidak boleh buat lebih guru atau lebih kelas. Kelas gabung. We cannot do that. Dan number of lesson di sini menunjukkan 10. Okay. So jika saya buat 10 ini, saya kena isikan 10 sampai sini. Jika saya hanya buat 2 sahaja,
saya kena tukar ini kepada 2 and then klik add. Baru dia akan masuk. Okay. Ini cara kedua. It's very easy also. Then cara ketiga ialah klik close. Cara ketiga ialah cara yang saya suka banyak-banyak. Okay, saya dari whole di sini tukar kepada lesson grid. Okay. So bila saya masukkan lesson grid ini, saya boleh masukkan terus. Okay, geografi berapa waktu? 1 double, 1 single. So kalau 1 double, 1 single, saya tekan nombor 2 sekali. And then 1 single, saya tekan nombor 1 sekali. Then pilih siapa guru dia. That's it. So like mathematics 2, 2, 2, so 3 double period. And pilih guru siapa yang akan mengajar. Alright, cikgu. Cikgu faham konsep ini? Siapa tak faham? Kalau saya ada hanya satu double period untuk PJK. Okay. Jika saya ada satu double period sahaja untuk PJK, saya kena masukkan nombor 2 sekali and then shift 8 star. You see ya cikgu? Kalau cikgu lihat di sini, dia kalau saya hanya masukkan 2 saja, dia menunjukkan 2 single period. So bila saya masukkan star, dia akan jadi satu double period. So jika hanya ada satu double period atau satu triple period, cikgu masukkan star di belakang nombor itu. So jika the only thing here is another thing is kalau cikgu nak buat kelas gabung, cikgu cikgu nak buat lebih guru, cikgu kena klik di sini. Double click, and then pilih siapa guru dia. Then klik OK. Right, cikgu. So kalau cikgu nak buat double kelas gabung pun sama juga. You just click here and then click here and then pilih join class dengan kelas mana. Okay, cikgu. Any questions? Untuk subjek pendidikan Islam. So subjek pendidikan Islam, katakan dia kena ada 3 double period. So 3 double period, saya tekan nombor 2 3 kali. So 1, 2, 3. Okay. Lepas itu klik options. Divide class into groups. Dan pilih PIPM. Okay, PIPM. So saya untick ini. Dan sebab saya tak nak PM, saya hanya nak PI untuk grup ini. So saya pilih siapa guru dia. Sama juga untuk PM. So 2, 2, 2. Pilih option, divide class into groups. Pilih PIPM. Buangkan untuk PI sebab kita hanya nak untuk subjek PM sahaja. So tukar dia kepada siapa guru Dosoing. Okay. So sekarang untuk PI, kita kena setkan dia dijalankan di surau. So klik option.
pilih classrooms. Pilih other available classrooms. Dan buangkan home classroom chat room dan pilih surau untuk subjek pendidikan Islam. Then klik OK. Okay, cikgu. Any questions so far? Alright. Alright, lepas kita sudah masukkan semua ini, next step ialah kita perlu janakan jadual waktu. Tetapi bila nak jana, there is an option di sini. Test the timetable. So pastikan cikgu test jadual waktu sendiri sebelum cikgu janakan jadual waktu. So klik test. So testing is successful. Tiada masalah. Klik OK. Bila cikgu janakan, cikgu kena setkan dia di strict. Pastikan kekangan ini disetkan ke strict. Apa? Bila kita setkan ke strict, dia akan pastikan jadual ini mengikut kekangan yang cikgu sudah setkan. Kalau cikgu setkan allow relaxation, dia akan, kalau boleh, dia akan abaikan kekangan yang cikgu setkan. So, katakan cikgu kata, oh saya nak dia mengajar 5 kali seminggu, sehari. Dan kalau kita setkan allow relaxation, dia mungkin, cikgu itu mungkin mengajar 6 atau 7 kali sehari. Ataupun bila cikgu janakan, BM itu mungkin dia akan ulang 2 kali sehari. So bila cikgu dapati masalah itu, then you just check and see adakah constraint yang cikgu setkan itu, adakah dia di allow relaxation dengan kelonggaran atau dengan strict, tegas. Dia kena pastikan di strict, baru boleh jana. Okay, so next is kita start timetable generation. And voila. Okay, cikgu. Nah. Any questions? Okay. Okay. Ada soalan? So lepas ini, then kita boleh check satu persatu, tengok okay atau tidak. Or you can start your print preview. And dia akan print out terus. Alright. Any questions? So di sini ada beberapa report. Satu ialah report mengikut kelas. Lagi satu ialah report mengikut guru. Yang ketiga ialah bilik subjek. Ini adalah jadual waktu induk untuk kelas dan ini adalah jadual waktu induk untuk teachers. Ataupun cikgu boleh pilih timetable for each class with table. So, dia akan ada pecahan atau analisis sebelah kiri dan jumlah waktu di sebelah kiri bawah, kanan bawah. Dan yang ini ada timetable with for teacher pun ada.
Islam. Ya, cikgu. Ada soalan nak tengok yang apa timetable yang kita buat untuk teacher pendidikan Islam tadi. Teacher. Cikgu, ya. Ini adalah jadual waktu guru yang mengajar pendidikan Islam. Yang moral tadi, MR tu moral. Tak, MR itu adalah meranti. Kelas. Meranti. Nama kelas. Kelas. Ini adalah guru moral. Moral. Kalau cikgu lihat ini adalah subjek dia ada di sini. Okey. Ya, cikgu. Okey, boleh. Dan cikgu boleh buat desain yang cantik untuk jadual waktu. Kalau cikgu kata, Chandra, ini nampak ya, cikgu. Apa? Any question saya tak dengar tadi. Okey. Alright, so design dia kita boleh masukkan di sini. So click on design. So standard design adalah begini. So kalau saya nak masukkan like hari tu saya buat untuk SK Durian Tunggal. Okay. So kita boleh masukkan begini. Sorry, this is teachers. Correct, teachers. Ataupun kalau cikgu nak tukar the design dia pun boleh. Saya ada buat lagi satu design untuk guru lain, sekolah lain. So, apa yang saya beritahu di sini ialah cikgu boleh buat design sendiri khas untuk MRSM. Okey, cikgu. Mungkin ada soalan sini. Kalau kita dah ni macam kita dah siap kan, kadang bukan kadang memang kita kena sahkan daripada pengetua kan. So kita boleh buat ruangan. Kita scan, kita boleh buat macam kita scan yang signature pengetua. Ya. Lepas tu kita boleh buat terus atas tu, boleh tak? Boleh, cikgu. Cikgu boleh right click. Okay, let me remove this. Revert to standard design. Okay. So, ini adalah jadual yang biasa. My suggestion kalau boleh gunakan design yang mungkin kalau cikgu nak, saya boleh buat design untuk cikgu mengikut keperluan cikgu. I would suggest kalau katakan saya pilih design sendiri. Okay, like so ini teachers. Okay. So kalau saya nak masukkan tanda tangan pengetua di sini. Okay. So I have to right click, edit design, and then right click sekali lagi, add object. Okay, saya boleh add object, and then saya masukkan ataupun tak perlu tanda tangan sebab dia sudah menunjukkan tanda tangan. So, pengetua, klik OK. So dia akan jadi begini. So cikgu just bring it down here, and cikgu boleh kecilkan nama pengetua di sini sebab ini terlalu besar.
Okay. Kalau And satu then right click and then saya klik on font, saya kecilkan size dia. So font dia mengikut font yang ada dalam komputer cikgu. Saya ada banyak font. So klik OK and klik OK. So dia akan jadi kecil lagi. Dan kalau cikgu nak tambah ada gambar signature dia, add object sekali lagi. Okay. Delete text di sini, pilih gambar. So klik browse. So ini saya gunakan gambar yang sudah ada di sini. So when I click on tables, pictures, so I just masukkan ini just gambar saja, just for the, so dia akan jadi begini. So I boleh masukkan dia di sini. Your mouse kena berada betul-betul di sana aja. So ini adalah signature pengetua, example lah. Okay. Then right click and click save as atau save changes and click OK. Alright, cikgu. Any questions? ya. Yeah. Okay. So kalau cikgu nak, cikgu boleh bagikan sampel design. Saya boleh tolong buat satu design dan berikan kepada cikgu bersama dengan logo sekolah. Okay, cikgu. Any questions? Ada apa soalan lagi mengenai perencanaan jadual waktu? Tiga kali. Tapi 3 kali. Guru hanya pagi 3 kali saja. Petang 3 kali. Last. Oh, okey, pertanyaan. Ya, cikgu. Kalau kita nak setkan setiap guru kelas pagi dengan last period ya, supaya setiap orang hanya akan kena 3 kali saja atau 2 macam itulah. Okey, ASC secara apa tu? Secara am aja dia akan buat penjanaan yang serata. Okay, if you see here, cikgu boleh jana, dia akan buat penjanaan yang serata. Like you see, like kenapa PI di sini dia tidak sama pada hari yang sama? Sebab dia cuba buat penjanaan serata. So like now, hari Ahad ada 1 subjek, Isnin 2 subjek, setelah Rabu 2 subjek, Khamis 1 subjek. So hari Rabu tidak. So what it will do is usually dia akan seragamkan supaya tidak semua guru itu akan balik selalu waktu yang petang atau waktu yang pagi. Bukan ada kelas-kelas selalunya waktu pagi atau setiap hari waktu pagi atau setiap hari dia balik last. Okay. Tetapi jika ada sometimes we can't help it, mungkin dia akan masuk. So, untuk buat itu, cikgu kena klik di sini, relations. Okay, klik relations, klik advanced. Okay, and then pilih maximum periods per week. Maksimum. Okay, so kalau cikgu kata saya nak setiap hari pagi dia maksimum mesti ada 3 kali saja dia boleh mengajar waktu pagi atau waktu petang. Waktu akhir. Okay, so you just masukkan 3 period di sini. And then buangkan semua tick di sini.
and klik waktu pertama. Okay. So, yang kepentingan kad ini kita pilih strict. So, maximum period per week ialah 3. Apply to selected teachers. Selected teachers adalah semua guru. So, saya tik hanya waktu pertama saja. So, dalam seminggu ini, dia hanya boleh mengajar 3 period sahaja. So, Sunday, Monday, Tuesday atau Sunday, Monday and Wednesday atau Sunday, Tuesday. Mana-mana satu hari lah cukup. Asalkan dia 3 kali saja dalam seminggu. So, sama juga untuk waktu terakhir. So, I click on advance. This one, I choose maximum period per week dan 3 juga. And then I buangkan semua tick di sini. And then I tick di sini. And pilih strict. So maximum period per week adalah 12. 3. So waktu ke-12, setiap guru hanya boleh mengajar 3 kali saja. Okay, cikgu? Okay. Any other questions? Adakah apa persoalan lain? Yang tu tak semestinya kita set kan? Sebab Tidak perlu cek. Okay. Okay, dapat. Any other questions, cikgu? Takat ni tak ada lagi lah sebab tak start nak buat. Yes. Bila cikgu buat saja, cikgu akan dapat banyak soalan. Alright. Okay. Alright, cikgu. So now let me show you a bit of EduPage, cikgu. EduPage ini cikgu kena buat selepas cikgu buat jadual waktu sudah habis, baru kita boleh gunakan EduPage. Okay. So just to show you sikit mengenai EduPage. EduPage ini adalah sistem online aja, di mana cikgu boleh, let me full screenkan dia. Okay. Okay. So sekarang cikgu boleh hantar message by clicking on here. Actually go down here, ada satu plus sign. Mana plus sign? Tak ada plus sign. Okay. Click on start. Cikgu boleh hantar message. Message kepada siapa? Cikgu boleh masukkan senarai nama guru. Senarai nama guru sudah masuk. Cikgu boleh masukkan senarai nama ibu bapa dengan senarai nama murid-murid. So kalau cikgu nak hantar message kepada, katakan salah seorang murid dia tidak selalu masuk ke kelas. So cikgu nak hantar message kepada ibu bapa. So you can just click on class, pilih kelas mana, and then tengok siapa ibu atau bapa dia, atau dua-dua pun, and then click select. So untuk ayah atau ibu bapa dia, and then murid ini tidak masuk kelas. Okay, and then click next and say send. Semua akan terima. Okay, itu adalah sending messages. Cikgu boleh hantar message kepada murid-murid pun boleh. Okay, so semua student. Pick a time, not now. Pick a time. Lama. Okay,
Okay. And then boleh masukkan esok ada kelas ganti untuk seni lukis. So klik send. So, semua murid akan terima message dia. So that is one. Yang kedua, kita boleh masukkan relief. So relief di sini kita boleh masukkan secara automatic. So bila cikgu klik absent, add absent, pilih siapa yang absent. Okay, untuk kelas mana? Mengapa guru ini absent? So kita boleh masukkan alasan mengapa guru ini absent. Adakah dia absent 1 hari penuh atau dari period mana ke period mana? So enter ini. Ataupun cikgu ini pergi dari hari ini, today is the 28th to the 29th. So cuti sakit MC dari government hospital. Ini example lah cikgu. Ini nota boleh muat apa-apa nota. Ataupun kalau cikgu itu pergi ke meeting, so meeting dengan PPD. Example. So kita boleh masukkan keterangan mengapa guru ini absent. So klik OK. Oh, cikgu ini tidak ada apa-apa kelas. So let's add more teachers. Okay. So klik OK. Klik OK. So ini adalah kelas-kelas guru ini yang guru yang tidak hadir, kelas yang terlibat. So kita boleh klik di sini, baris pertama, and pilih siapa guru yang boleh diberikan relief. So klik select. So, yang kedua, just klik and klik select. Yang ketiga, klik select. So just masukkan begitu. Ataupun cikgu boleh gunakan tools, klik generate. Mana generate? Klik generate. Oh, dia sudah masuk. Dia sudah masuk. So dia automatic dia akan masuk. Okey cikgu. And the next thing is cikgu printkan the today's substitution. Sekejap cikgu. Okey, ini adalah the relief untuk hari ini. So cikgu absent, siapa mengambil alih? So klik OK. So cikgu boleh print terus di sini. Dalam kertas di printer sekolah. And untuk hantarkan ini kepada semua guru, just klik publish and klik selected day. Dia akan hantarkan notifikasi kepada setiap guru. Okay, cikgu. Yang dia macam maklumat ni dia hantar macam ke parent, ke student tadi, dia guna email ataupun melalui apa? Aplikasi EduPage. Oh, EduPage.
Yes, so dalam Google Play Store. So Google Play, search for YouTube page. Dalam iOS pun ada juga. Ini. Ini adalah aplikasi dia. So, cikgu boleh lihat jadual, cikgu boleh lihat jadual sendiri. So let me see if I can show you on my phone or not. Hold on, cikgu. Oh, I can't show you my phone. Okay. So let me show you. Okay, cikgu. So boleh lihat my phone screen, cikgu. Okay. Ini adalah EduPage untuk guru dia. I see. Okay, saya boleh, so as a teacher, okay, as a teacher, saya boleh lihat jadual saya sendiri. Yang atas di sini ni, ini menunjukkan jadual untuk hari ini. Okay, saya boleh lihat, so if I click on plus here, saya boleh hantar message, boleh masukkan homework, boleh masukkan test, boleh masukkan markah, boleh masukkan student absent. So siapa yang tidak hadir, so when I click on student absent, so untuk kelas ini siapa guru murid yang tidak hadir. So I can just click here and click save absent. Okay. So ini adalah untuk student absent. Okay. So kalau saya nak lihat jadual saya sendiri, so I can click on timetables. So ini untuk hari ini. Ini adalah jadual untuk 1 minggu. Okey, cikgu? Okay. So ada banyak perkara kita boleh buat and selalunya kita lihat relief. Selalunya cikgu itu akan lihat relief saja untuk hari ini. Kebanyakan sekolah gunakanlah, digunakan untuk lihat jadual sendiri dan relief sahaja. Tapi kita boleh buat banyak perkara lah. Okey, cikgu? Okay. Any other questions? Ya. Siap yang dulu. Siap dulu kan. Ini ada punya. Install. Dia. Okay. Alright, cikgu. So jika tidak ada apa-apa soalan, ini nombor telefon saya. Ini adalah alamat email saya. Dan di sini saya ada buat YouTube tutorial. Okay, so jika ada apa-apa soalan aja, I mean maybe cikgu kata, Chandra, saya nak tengok ini macam mana.
So saya ada buat beberapa YouTube tutorial, cikgu boleh refer ke sana. Jika apa yang cikgu cari tidak ada di sana, cikgu boleh telefon saya terus and dapatkan tanya saya terus lah cikgu jika ada apa-apa soalan. And this video apa saya akan buat, saya akan masukkan dalam YouTube dan saya akan hantarkan kepada cikgu. Alright. Alright cikgu. Boleh Cik Chandra boleh buat ni tak macam apa surat yang khusus untuk hari ni punya. Send Boleh kat- cikgu. Saya boleh sendkan. Kalau cikgu nak, saya boleh sediakan sijil online pun boleh. Okey. Sijil ya? Ya. Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Alright. Okey. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey, sama. Terima Jika kasih. ada. Sama-sama cikgu. Alright. Thanks cikgu. Saya endkan session ini ya cikgu. Okey, terima kasih. Alright, sama-sama.